Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nasaruddin bin Muhammad Samsudin. Saya adalah Interreligious Mediator daripada UIAM. Interreligious Mediator ni adalah satu tugas untuk menjadi orang tengah apabila ada permasalahan antara agama lah, kebiasaan macam tu. Jadi pada hari ini saya dengan kapasiti saya sebagai Interreligious Mediator yang cuba untuk menghuraikan satu tajuk, iaitu penjarakan sosial ketika solat jamaah, satu pertimbangan semula. Kalau dulu waktu seawal bulan 3 dulu dikatakan sebagai penjarakan sosial, cuma sekarang telah ditukar nama kepada penjarakan fizikal. Jadi saya telah menulis satu makalah kecil berkenaan dengan ini, dah setelah saya letakkan di dalam tajuk post saya yang saya buat ni. Jadi saya mulakan dengan surah Al-Ma'idah, yang mana saya bacakan punya terjemahannya. Sesungguhnya Allah SWT berfirman, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, iaitu kitab-kitab yang turunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang telah Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, nescaya kamu dijadikannya satu umat sahaja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Dalam surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 48. Bagaimana dekat ending ayat ni Allah SWT menyatakan, hanya kepada Allah lah kamu semua kembali. Lalu diberitahukan kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Jadi sekarang ni kita berselisih berkenaan dengan soalan tentang penjarakan sosial ketika solat. Jadi saya tidak mahu untuk menolak SOP segala bagai, bukan. Cuma saya nak menerangkan dengan kapasiti yang saya ada. Untuk pengetahuan juga, saya adalah seorang student kimia industri daripada Universiti Malaysia Sabah. Saya belajar tentang ilmu kimia. Jadi sedikit insya-Allah saya fahamlah tentang term-term bahasa Inggeris. Saya fahamlah term-term yang berkaitan dengan chemical semualah, insya-Allah. Okey, baik. Saya akan menguraikan tentang penjarakan sosial ketika solat, satu pertimbangan semula. Kita melihat bahawa polemik berkenaan dengan penjarakan sosial ketika solat adalah satu polemik yang sangat besar. Dia disebabkan ia adalah satu SOP yang telah dituliskan dan diarahkan oleh pemerintah ini, kerajaan Malaysia. Cuma pada ketika ini saya cuma sebagai pemberi masukan. Bahkan saya punya tulisan ni juga saya telah sampaikan kepada email beberapa jabatan mufti, bahkan kepada Menteri Agama sendiri saya telah emailkan kepadanya PDF-nya, dan saya mengharapkan mereka membaca dia dan mudah-mudahan ia bermanfaat. Baik, yang pertama, jamaah. Pengertian solat jamaah dari segi istilah adalah solat yang dilakukan secara berkumpulan atau beramai-ramai, terdiri daripada imam dan makmum. Hukum dia adalah fardu kifayah ke atas orang lelaki, satu tempat bagi semua solat fardu kecuali solat Jumaat. Dan dia adalah fardu ain kepada setiap lelaki bagi solat Jumaat, dan sunat bagi solat-solat sunat seperti solat hari raya. Ini secara umum kita tahulah bahawa solat Jumaat ni adalah satu dan pada pandangan saya sendiri, ia adalah wajib bagi seorang lelaki. Sebab itulah membezakan antara lelaki dan perempuan. Bahkan yang pertama, untuk membezakan seorang itu Islam atau kafir, yang pertama adalah solat. Bainal kufri wa bainal syirki tarkus solat. Membezakan antara kufur dan syirik adalah solat. Dikira pembezaan antara dua ni lah, antara Islam, bainal muslim wa bainal kufri tarkus solat. Bainal muslim, saya terlupa dia punya hadis, mata hadis bagaimana, tapi nak bezakan antara seorang Islam dan kafir adalah solat. Yang kedua, dalam Islam juga kita ada terpecah pada 3 bahagian, iaitu Muslim, Mukmin, Muhsin. Muslim adalah orang Islam lah. Yang kedua, Mukmin yang beriman, yang bertakwa kepada Allah. Yang ketiga adalah Muhsin, yang ihsan pada Allah.
nak membezakan antara seorang tu dia Muslim yang mukmin dan dengan munafik adalah solat jemaah. Iaitu solat dia sama ada dia solat subuh jemaah ataupun solat isyak jemaah. Ini dua solat yang paling susah untuk seorang untuk jaga. Jadi kat situ dapat membezakan antara seorang tu munafik atau tidak. Okey. Dalam tulisan yang saya buat ni, saya menyatakan beberapa hadis dan segala bagai, dan sedia maklum bahawa berkenaan dengan solat berjamaah ini banyak dalil dia. Okey, pertama yang Rasulullah SAW buat semasa hijrah adalah membina Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Di sinilah umat Islam dikumpulkan, disatukan hati mereka. Ia adalah syiar utama. Bahkan Rasulullah SAW para sahabat sangat memberikan perhatian khusus tentang solat jamaah. Solat jamaah adalah solat yang sangat diperhatikan, dia perintahkan untuk tegakkan, walaupun ketika awal-awal di Madinah ada penyakit. Bukti dia, saya nak buktikan bahawa waktu ketika awal-awal Rasulullah SAW di Madinah pun telah ada penyakit. Anas radhiyallahu anhu berkata, beberapa orang dari Ukal atau dari Urainah datang ke Madinah, sedangkan cuaca kota Madinah tidak sesuai dengan mereka, yang menyebabkan mereka selalu sakit-sakit. Maka Rasulullah SAW menyuruh mereka mencari unta betina yang sedang menyusui dan menyuruh supaya mereka minum air kencing dan susu unta itu. Mereka pergi dan melakukan apa yang dianjurkan sehinggalah mereka sihat. Jadi waktu awal-awal pun memang dah ada penyakit di kota Madinah. Bahkan ketika Rasulullah SAW sendiri sakit yang menyebabkan baginda meninggal pun, solat berjamaah tetap dijalankan dengan cara baginda dipapah menuju ke saf. Rasulullah SAW sendiri sakit. Jadi waktu ketika sangat sakit itu, para sahabat angkat dan papah Rasulullah untuk ke saf. Ketahuilah, tersebarnya wabak taun atau wabak-wabak lain pernah disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai satu petanda akhir zaman. Daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku menghadap Rasulullah SAW pada saat beliau berada di sebuah kemah yang terbuat dari kulit ketika perang Tabuk. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah olehmu bahawa akan terjadi 6 pertanda sebelum datangnya kiamat nanti. Yang pertama, kematianku. Okey, yang pertamanya Rasulullah telah wafat. Yang kedua, pembukaan Baitul Maqdis. Yang ketiga, kematian besar-besaran yang menimpa kalian bagi kambing yang mati secara tiba-tiba. Yang keempat, melimpahnya harta benda sehingga seorang yang beri 100 dinar pun tetap marah. Yang kelima, fitnah yang menimpa semua orang Arab. Yang keenam, perdamaian yang terjadi antara kalian dengan Bani Asfar. Lalu mereka mengkhianati kalian dan mereka akan mendatangi kalian dengan 80 panji, yang setiap panjinya terdiri daripada 12,000 pasukan. Selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah menakdirkan peristiwa kedua dan ketiga berlaku di zaman Umar Al-Khattab. Yang kedua ni pembukaan Baitul Maqdis, dan yang ketiga adalah kematian besar-besaran menimpa kalian bagi kambing yang mati secara tiba-tiba. Kemudian disusuli pula dengan tersebarnya wabak taun. Wabak taun ini berlaku waktu ketika zaman Umar. Okey. Tidak ada satu riwayat pun para sahabat meninggalkan solat jamaah atau melaksanakan penjarakan sosial ketika solat berjamaah. Walaupun waktu ketika zaman Umar pun berlakunya wabak taun, tetapi mereka para sahabat tidak menjarak-jarakkan solat pun. Okey, solat ada, penyakit ada, iaitu wabak yang mematikan, akan tetapi mereka tidak pernah mengubah syariat Allah. Perjalanan sosial digariskan oleh WHO menjadikan beberapa jabatan agama di Malaysia, Thailand, Indonesia dan segenap belahan dunia mencari solusi agar solat jamaah tetap dijalankan dengan menggunakan SOP yang baru. Antara SOP yang digunakan adalah mewajibkan jemaah berdiri jarak 1 hingga 2 meter antara ahli jemaah. Artinya berjauhan dikarenakan pandemik COVID-19. Okey, baik. Ini apa yang WHO telah nyatakan, bahawa dikatakan bahawa COVID-19 ini akan tersebar. Jadi apa yang perlu dibuat, kalau nak solat juga, solat jemaah juga, maka perlu jarak-jarak. Baik, saya adalah interreligious mediator. Alhamdulillah, waktu ketika belajar di UIE dengan kursus yang agak padat, jadi kami pergi ke beberapa tempat. Kami tempat ibadah agama-agama lain. Kami mendalami beberapa agama, contohnya agama Buddha, agama Hindu, agama Tok, agama Kristian. Kita faham, kita belajar macam mana diorang punya agama, macam mana peribadatan diorang. Dan satu-satunya agama yang sangat bagus adalah Islam, yang mana dia ada satu syariat yang lengkap. Bagaimana solat tu, kalau agama-agama lain tidak ada yang rapat. Contoh agama Buddha pun dijarak-jarak.
Biasalah kalau anda suka tengok Facebook pun, anda akan tengok orang agama Buddha, dia solat dia jarak-jarak, cara sembahyang ni jarak-jarak, dia tidak ada rapat-rapat. Cuma Islam saja yang mampu rapat-rapat. Bahkan keajaiban bagi orang-orang yang bukan Islam, bagaimana berjutaan orang yang berada di kota Mekah ketika haji, dalam masa beberapa minit sahaja mampu disamakan, boleh duduk dalam saf yang rapat. Ini adalah kaedah-kaedah syariat yang cukup lengkap. Walaupun berjuta orang ketika haji di musim haji di Mekah, setelah Bilal qamat, semua orang rapat saf. Ini adalah kelebihan Islam. Baik, terus kita bahas satu persatu. Okay, saya nak masukkan bagaimana WHO punya dia punya SOP yang dibuat. Kita bahas satu persatu. Regularly, yang first, regularly and thoroughly clean your hand with alcohol-based hand rub and wash them with soap and water. Why? Washing your hand with soap and water or using alcohol-based hand rub kill virus that may be on your hand. Okay, yang pertama ni dikatakan ini adalah SOP yang dibuat oleh WHO. Kita akan bahaslah bagaimana WHO sekarang, kalau dia kata, biasalah kalau kat masjid-masjid, bila masuk masjid tulis nama, kita scan, tu tak ada masalah benda tu. Lepas tu dia suruh kita pakai hand sanitizer. Baik, yang pertama kan dia kata pakai hand sanitizer lah. Umat Islam adalah satu-satunya umat yang mempunyai kaedah pembersihan yang sangat sempurna. Bahkan dalam semua kitab fiqh, tajuk pertama adalah taharah, yang membincangkan tentang kebersihan dan bersuci. Kalau kita pergilah masjid-masjid, kita get back, kita flashback dalam 7-8 bulan yang lepas, bagaimana masjid-masjid ni kebanyakannya didatangi oleh warga-warga emas. Dan ustaz-ustaz yang mengajar kat depan semua buka kitab taharah. Okey, saya interreligious mediator. Setakat ilmu yang saya tahu, hanya Islam yang ada satu ilmu taharah. Bahkan ilmu taharah ni adalah ilmu menyucikan. Kita ada ambil wuduk. Setiap kali kita nak solat, kita ambil wuduk. Bersihnya kita cuci tangan kita ni 3 kali. Bersih, suci 3 kali. Kita kumur-kumur, kita masuk air dalam hidung, kita basuh muka, tangan sampai siku, kan, kepala, kita punya telinga dan kaki. Anggota-anggota yang kita basuh wuduk ni adalah anggota-anggota yang biasanya terdedah dengan cuaca, terdedah dengan persekitaran. Jadi kalau kita buat kerja, terutamanya lelaki, sebab itulah kenapa kalau kita get back balik pada hukum tadi, solat jemaah ni adalah, bagi pandangan ulama, ada yang menyatakan dia adalah wajib bagi semua lelaki. Sebab lelaki inilah yang kena ke masjid. Jadi anggota-anggota kita yang terdedah ni, kalau kita tak ada, kita tak payah pakai tudung, kan? Kalau contoh pun orang yang pakai serban, jadi dia perlu lap atas je. Ini dah bezanya Islam dengan agama lain. Agama lain tidak ada wuduk. Dia tak ada wuduk. Baik. Dalam saya punya penulisan yang saya attachkan dalam tajuk ni ada PDF. Anda boleh tengoklah detail bagaimana saya jelaskan tentang wuduk segala bagai. Bahkan kalau sekiranya okey, kalau kiranya tak ada wuduk pun, tak ada air pun, kita boleh guna tanah. Tanah boleh menyucikan juga jika tidak digunakan untuk satu fardu yang tidak bercampur dengan sesuatu. Hai orang-orang beriman, Allah SWT firman surah An-Nisa ayat 43. Saya bacakan terjemahannya. Hai orang beriman, janganlah kamu solat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan berjunub, terkecuali sekadar berlalu sahaja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau dalam musafir atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik yang suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Tengok tadi kita ada wuduk. Lepas tu yang kedua kita ada tayamum. Lengkap Islam ni, dia menjaga kesucian tu dengan betul-betul suci. Yang ketiga, kita ada samak, iaitu membuang bahan-bahan berlebihan yang melekat pada kulit yang merosakkan sekiranya jika rendam atau dibasuh dengan air sesudah disamak, maka kulit itu tetap busuk, kulit itu tidak busuk dan rosak. Yang keempat adalah takalul, iaitu arak bertukar menjadi cuka tanpa dimasukkan sesuatu bahan ke dalamnya. Ini adalah berkaitan dengan taharah, ini penyucian. Okey, jom kita fahami tentang wuduk berdasarkan SOP wuduk.
Bagaimana yang saya telah beritahu tadi, bahawa kita yang pertama adalah kita basuh wajah, kumur-kumur, kita masukkan air dalam hidung kan. Okey. Apa yang menarik dekat sini? Kalau kita perasan waktu orang-orang yang dikatakan dijangkiti COVID-19 ni, mereka akan dimasukkan satu swab test masuk ke dalam hidung. Masuk hidung. Bagaimana Islam ni menjaga umat dia berbanding agama lain. Saya cakap tu terang, berbanding agama lain, dia orang tak ada satu amalan menghirup air ke dalam hidung. Tak ada. Bahkan, yang pertama, bila waktu menghirup air dalam hidung, bila kita bangun, daripada kita bangun, kita Rasulullah mengarahkan kita untuk masukkan air dalam hidung, buang. Sebab dalam hidung, kalau ikut hadis Nabi, adanya syaitan yang tidur di dalam hidung kita, maka kita masuk air, buang. Okey. Rasulullah SAW juga menyatakan, hiruplah air ke hidung dengan sangat, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Ambil, masuk betul-betul loh. Dia masuk, kita sedut, masuk sampai dekat sini, pangkal hidung, kita akan terasa betapa Islam tu menjaga betul. Wajib seterusnya, yang seterusnya adalah wajib usap kepala. Setelah daripada hidung tu kita usap kepala, tu kita buat telinga. Janggut pun, macam saya ada janggut, Islam menjaga, taharah, membersihkan ni. Menyela-nyela janggut ni, dalam janggut ni buang, cuci dia punya kotoran. Betapa bersihnya Islam. Yang ke-8, menyela-nyela jari jemari, tangan dan kaki. Kalau kita tengok kan, ada poster semua bagai macam mana cara cuci tangan. Macam anak saya balik pada tadika, Abi, cikgu ajar kena buat macam ni, cuci tangan, lepas tu kita masuk tangan kan, cuci, gosok kuku ni. Semua ini telah diajar di dalam Islam. Betapa lengkapnya Islam dengan ilmu taharah, SOP yang telah ditetapkan oleh Allah dari langit, dah disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Mana pergi tu? Terus, bersiwak. Salah satu benda-benda sunnah lah, siwak kan, kita gosok gigi, cuci mulut kita. Kita ada. Agama lain ataupun bangsa lain, dia orang tak ada benda-benda sedetail ini tau. Kalau kita get back balik kepada bangsa-bangsa Eropah, kenapa dia orang pakai macam apa yang kita rasa bangga sangat lah, kalau lawyer dulu pakai rambut semua kan. Bila kita kaji-kaji balik, rupanya kehidupan diorang zaman dulu, diorang suka melakukan hubungan seksual yang teruk. Lepas tu diorang ada penyakit segala bagai, rambut diorang gugur, maka diorang pakai benda tu. Jadi kehidupan diorang pun sangat kotor. Diorang jenis suka, bila rumah-rumah diorang tinggi-tinggi, diorang buang air besar dalam satu baldi, lepas tu dia buang daripada atas. Sebab tu orang perempuan Eropah dia pakai payung. Ini fakta-fakta yang menunjukkan betapa kotornya negara diorang, kotornya bangsa diorang. Dan sekarang ni kita tengah follow apa yang diorang buat. Saya just nak bagi benda ni supaya kita ingat, sunnah ni telah lengkap. Islam ni agama yang cukup lengkap, full, perfect. Okey, baik. Seterusnya, panjang kalau kita nak menjelaskan tentang wuduk ni. Okey. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal ketika hendak solat subuh, "Wahai Bilal, beritahulah aku amalan yang paling engkau harapkan pahalanya, yang engkau kerjakan dalam Islam, kerana sesungguhnya aku mendengar suara kedua sandalmu di syurga." Dia menjawab, "Tidaklah aku melakukan amalan yang paling aku harapkan pahalanya. Hanya sahaja aku tidaklah bersuci saat petang maupun siang, melainkan aku solat sunnah dengannya, apa-apa yang sudah dituliskan ditakdirkan tentang salatku." Okey. Inilah satu kemuliaan kepada Bilal, bila mana dia adalah seorang yang sentiasa menjaga wuduk. Sampai kan, setelah dia jaga wuduk, dia ambil wuduk, dia akan solat sunat 2 rakaat. Ini adalah salah satu sunnah yang telah Rasulullah SAW sampaikan. Baik. Okey, apa kaitannya wuduk dengan pertahanan badan? Ni saya telah ada kan, saya ada satu tulisan yang saya buat, saya ada attachkan di dalam saya punya tajuk yang saya bagi dekat atas ni.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dengan air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya. Beliau berkata, maka begitulah perumpamaan solat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa. Dari Jabir radhiyallahu anhu, pemisalan solat yang 5 waktu itu seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di dekat pintu rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dengan air sungai itu setiap hari 5 kali. Al-Hasan berkata, tentu tidak tersisa kotoran sedikit pun di dalam badannya. Solat 5 waktu adalah wajib, maka wuduk juga wajib. Dalam wuduk ada proses mencuci tangan, berkumur, membersih hidung, membersih muka, membasahi rambut, membersihkan kaki. Jika anggota tubuh itu dibersihkan minimal 5 kali dalam sehari, sangat mungkin virus corona tidak menempel pada tubuh. Apalagi orang Islam yang taat melakukan taat tersebut melaksanakan sunnah rasul dalam bentuk menjaga wuduk. Kalau kita get back balik pada waktu ketika H1N1, tengah gempak lah satu dunia ni, semua orang pun pakai mask. Saya dalam tahun 2010 something kan. Kurang lebih macam tu lah, saya pun terlupa. Waktu ketika tu kalau kita tengok iklan-iklan yang dibuat oleh kerajaan adalah sentiasa membasuh tangan. Dikatakan virus tu ada dekat mana-mana, jadi kalau kita pegang takut dia melekat kat kita. Jadi cara paling bagus adalah sentiasa membasuh tangan kita, cuci tangan kita. Tengok, Islam dia ada satu yang dinamakan wuduk. Bagi orang mukmin, sebenarnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. Rasulullah SAW bersabda, dan ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat, dan tidaklah orang yang menjaga wuduk melainkan orang-orang yang beriman. Tengok betapa besarnya tuntutan wuduk ini, sehingga tetap berwuduk walaupun di dalam musim sejuk beku. Okay, baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan mengangkat darjat? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah. Baginda bersabda, menyempurnakan wuduk pada keadaan yang dibenci, misalnya dalam keadaan sangat sejuk, banyak berjalan ke masjid dan menunggu solat berikutnya setelah solat, maka itulah ribat. Itulah ribat. Hadis riwayat Muslim. Ribat adalah amalan menjaga di daerah perbatasan antara daerah kaum muslimin dengan daerah musuh. Baik. Dekat sini Rasulullah menyatakan ribat. Ribat ni kira macam penjaga batas lah, penjaga batas. Saya bukanlah orang yang pakar bahasa Arab, tidak. Tapi saya nak kaitkan dengan wuduk tadi. Rasulullah kata, maka itulah ribat, itulah ribat. Okey, apa poin dia rasa? Menyempurnakan wuduk walaupun dalam keadaan benci. Berjalan ke masjid, menunggu solat berikutnya setelah solat. 3. Pertama jaga wuduk, yang kedua pergi ke masjid, yang ketiga solat. Solat mestilah solat jemaah dalam masjid kan. Inilah ribat, inilah pertahanan ribat. Inilah pertahanan kita daripada segala kekotoran. Wuduk perlu dilakukan dengan sempurna. Ini kerana Rasulullah SAW sendiri menyuruh umatnya supaya memperelok wuduk dan menjanjikan bahawa sesiapa yang memperelok wuduknya, maka akan keluarlah dosa-dosanya sehingga keluar juga dari kuku-kukunya. Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, barang siapa yang mengambil wuduk kemudian memperelok wuduknya, maka akan keluarlah dosa-dosanya dari badannya sehingga juga dosa tersebut daripada kuku-kukunya. Ada siapa-siapa pernah nampak dosa keluar dari kuku? Kita tak pernah kan? Tapi ini adalah sunnah yang telah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kita sebagai seorang mukmin, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Menunjukkan betapa Islam ini sangat menjaga. Kitalah satu-satunya agama yang ada taharah. Kita ada penyucian yang sangat detail. Di samping itu juga Rasulullah SAW memberi ancaman kepada golongan yang tidak melaksanakan wuduk dengan betul dan bersikap sambil lewa terhadapnya. Seperti yang kita bahaskan dalam Al-Kahfi. Okey, baik. Ambil wuduk sambil lewa. Baginda SAW bersabda, Nabi SAW pernah terlewat menyertai kami dalam satu perjalanan yang kami lakukan. Ketika baginda menyusui kami, waktu solat sudah habis. Kami lalu berwuduk dengan hanya mengusap kaki kami, tidak sempurna membasuhnya. Maka Nabi SAW menyeru dengan suara yang keras, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak basah akan masuk neraka.
baginda menyeru hingga 2 atau 3 kali. Baik. Betapa Rasulullah ni sangat minta kita nak ambil wuduk ni perfect, sempurna. Ikutlah step by step dia, ikut dia punya cara, kaedah dia. Inilah penyucian SOP yang lengkap yang ada dalam Islam. Tadi WHO kata kita kena pakai hand sanitizer. Setakat hari ni saya tak pernah jumpa lagi lah orang yang berwuduk guna hand sanitizer. Kalau sekiranya betul lah hand sanitizer ni boleh membunuh virus COVID-19. Baik, yang kedua. Ni WHO punya SOP ya. Yang kedua, maintain at least 1 meter or 3 feet distance between yourself and others. Why? When someone coughs, sneeze or speak, they spray small liquid droplets, keluar kan ada droplet, from their nose or mouth, which may contain virus, may contain virus. If you are too close, you can breathe in the droplets. Hidung kita bernafas ada cair, including the COVID-19 virus if the person has the disease. Baik, kita akan rasanya semua dekat sini yang menengok ni faham insya-Allah bahasa Inggeris. Berbanding dengan agama lain, umat Islam ada SOP yang ketika solat, iaitu ilzam. SOP jarak. Saya suka mengambil pelajaran daripada penjelasan daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan berkenaan satu soalan ni. Banyak saya punya rujukan cerita daripada Jabatan Mufti lah, sebab saya rasa dia adalah orang yang berautoriti untuk menceritakan tentang hadis Nabi semua bagian lah kan. Okey, apa hukum irzaq ketika solat berjemaah? Adakah ia sunnah Nabi SAW? Jawapan daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Alhamdulillah, segala puji dan syukur diucapkan kepada Allah SWT. Salawat salam kami panjatkan atas kemuliaan Nabi SAW. Okey, Jabatan Mufti memuji Rasulullah. Dia nyatakan kat sini, solat berjemaah terutama di masjid atau surau, seringkali kita mendengar nasihat dari imam untuk mendirikan saf dan merapat-rapatkannya, lalu membaca sebuah hadis, sawu sufufakum fa inna taswiyat tasufufi iqamatis salah. Luruskan saf-saf kalian, kerana meluruskan saf termasuk dalam sebahagian menegakkan solat berjemaah. Izat dari sudut bahasa bermaksud menempel atau mencantumkan, ditempel. Manakala satu sudut izat dari dalam solat bermaksud menempel atau merapatkan sehingga bersentuhan bahu bertemu bahu, lutut bertemu lutut. Lutut kita tepi ni bertemu lutut sebelah, kaki bertemu kaki sebelah, sehingga tidak ada ruang kosong dalam saf yang didirikan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW menghadap kepada manusia lalu berkata, dirikanlah saf, dirikanlah saf, dirikanlah saf. Rasulullah cakap sampai 3 kali. Demi Allah, dirikanlah saf, atau Allah SWT akan membuat perselisihan di antara hati kalian. Lalu An-Nu'man bin Bashir berkata, saya melihat seorang lelaki menempelkan kakinya dengan kaki orang yang sebelahnya, lutut dengan lutut dan bahu dengan bahu. Amaran Rasulullah SAW kat sini adalah Rasulullah suruh kita rapatkan saf, dirikan saf, tempel bahu dengan bahu, rata, tegak. Kita tak boleh ada seorang ke depan, ke belakang, tak boleh. Ini adalah syariat Islam. Rasulullah kata apa? Dia punya, Rasulullah punya amaran. Kita ulang balik apa amaran? Demi Allah SWT, dirikanlah saf, atau Allah SWT akan membuat perselisihan di antara hati kalian. It happen now, kita melihat. Betul tak? Perpecahan demi perpecahan yang berlaku. Kita tengok pula bagaimana Khalifah Sayyidina Umar Al-Khattab tidak memulakan solat sehingga barisan atau saf dirikan tidak lurus dan sempurna. Aku tidak pernah melihat seseorang yang begitu besar perhatian terhadap saf melainkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ketika kami semua telah menghadap kiblat dan mula untuk bertakbir, beliau masih menoleh ke belakang dan melihat bahu-bahu dan kaki-kaki kami. Terkadang beliau mengutus seorang
untuk menertibkan jemaah hingga mereka semua saling menempel dalam saf salat. Inilah yang diamalkan oleh para sahabat, bagaimana mereka merapatkan saf. Kaedah, bila kita nak memahami bila sawu sufufakum, kan, kita nak faham hadis tu, kita tengok pula macam mana sahabat mengimplementkan saf tu, bagaimana dirapatkan, macam mana diorang tunjukkan. Itulah dinamakan kita follow salafus salih. Okey. Lebih menarik lagi, Islam mengajar umatnya dari segala sudut dengan sangat detail. Bahkan dalam cara bersin juga Islam telah memberikan garis panduan yang jelas. Okey. Sekarang kalau tiba-tiba saya bersin lah, saya pergi dekat satu kawasan, tiba-tiba saya bersin, semua orang akan pandang saya. Dia bersin lah. Tengok Islam dia ada SOP dia. Nak bersin pun Islam ada SOP. Memahami lebih dalam berkenaan dengan bersin. Bersin adalah tindak bala fisiologi terhadap kerangsangan lapisan epitelium pernafasan dalam pada hidung. Maksudnya biasanya berlaku dalam pembiasan bahan kimia seperti histamin dan eukotrin. Bahan-bahan ini dihasilkan oleh sel-sel keradangan seperti eosinofil dan sel mas yang biasanya terdapat di dalam mukosa hidung. Mukosa kita, hidung kita ada apa? Ada hingus lah. Tak perlu saya jelaskan kat sini, boleh tengok dekat link yang saya bagi dekat saya punya pembentangan ni. Bila mukosa tadi tu dia mengalir kan, dia akan menyebabkan kita punya saraf-saraf dekat hidung kita dirangsang, menyebabkan sensasi gatal-gatal kat atas hidung kita tu yang bersinnya. Pada akhirnya rangsangan akhir saraf membawa kepada pengaktifan refleks di dalam otak. Dorongan saraf bergerak ke atas saraf sensori di bawah saraf yang mengawal otot di kepala dan leher, dan itu membawa kepada pengusiran udara yang cepat. Kelajuan tinggi aliran udara dicapai dengan penumpukan tekanan di dalam dada dengan pita suara yang ditutup. Punggungan tali secara tiba-tiba membolehkan udara bertekanan mengalir kembali ke saluran pernafasan untuk mengusir perengsa. Ini membantu membuang zarah-zarah yang tersedia menyinggung di hidung. Namun pada individu JKT, ia juga memungkinkan penyebaran sesama kerana banyak zarah virus dalam setiap titisan lendir yang dikeluarkan. Ini saya buat ni artikel tulisan saya ni ada rujukan-rujukan, anda boleh tengok lah, boleh download dan tengok. Hebatnya bersin ini sehingga ada hadis yang khusus tentang bersin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Maka apabila salah seorang di antara kalian bersin dan memuji Allah, maka wajib bagi seorang Muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan Yarhamukallah, artinya semoga Allah merahmatimu. Adapun menguap, maka itu adalah dari syaitan. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahannya semampu mungkin. Kerana jika salah seorang di antara kalian menguap, maka syaitan tertawa kerana. Tengok beza bersin dan menguap. Nabi Adam AS, kita baiklah bagaimana manusia kita ni anak keturunan Nabi Adam daripada Sugalu kita. Nabi Adam bila dia roh tu dah sampai kat sini, kita nak bangun dia terbersin. Jadi kalau kita ikut dari segi sirah, dikatakan bahawa jasad Nabi Adam itu macam pecah lah. Ya, maka Allah SWT perintahkan Nabi Adam mengucapkan Alhamdulillah, barulah jasad dia utuh. Bersin di sisi Allah adalah Allah suka orang bersin. Ini Nabi SAW yang cakap, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Baik, bahkan Islam mengajar adab ketika bersin. Hendaknya orang yang bersin untuk merendahkan suaranya dan tidak sengaja mengeraskan suara bersinnya. Hal tersebut berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa apabila Nabi SAW bersin, beliau SAW menutup wajah dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Sunnah Saya bukan nak cerita tentang SOP yang bukan Islam buat, tak. Sunnah Nabi bersin tutup. Why? Slowkan suara, jangan kuat-kuat tu benda. Tak, bukan sunnah. Cara dia tutup pakai tangan, ataupun kalau ada kain, tutup pakai kain kan. Sunnah Nabi. Saya nak terangkan, tapi Islam ni cukup hebat, lengkap. Lebih menarik lagi, dalam hadis juga terdapat satu kisah sahabat yang bersin ketika sedang solat.
Perkara ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW ketika baginda mengimamkan solat. Ini diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi bin Arfa ketika beliau bersabda, kata beliau, aku salat di belakang Rasulullah SAW, lantas aku bersin, maka aku mengucapkan Alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Apabila Rasulullah SAW selesai salat, baginda memalingkan wajah baginda seraya bertanya, siapa yang bercakap di dalam solat tadi? Tiada siapa menjawab. Kemudian baginda bertanya lagi, siapa yang bercakap dalam solat tadi? Tiada siapa yang menjawab. Baginda bertanya untuk kali ketiga, siapa yang bercakap dalam solat tadi? Rifa'ah bin Rafi bin Arfa menjawab, aku wahai Rasulullah. Baginda bertanya, bagaimana engkau menyebutkan tadi? Rifa'ah menjawab, aku menyebutkan Alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakatan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Maka Nabi SAW bersabda, demi Tuhan yang mana nyawaku berada di tangannya, sebanyak 30 lebih malaikat berbondong-bondong naik ke langit dengan ucapan tersebut. Imam At-Tirmizi ketika berkomentar berkenaan hadis ini, beliau menyebutkan, di sisi sebagian ahli ilmu hadis, ini dibolehkan di dalam tatawwu' kerana kebanyakan para mutabi'in menyebut jika seorang bersin di dalam solat fardu, maka dia bolehkan untuk dia menyebut tahmid sekadar yang didengari oleh dirinya sahaja, tidak lebih dari itu. Jika seorang bersin, maka disunatkan untuk menyebut tahmid, yakni Alhamdulillah, seakan-akan bermaksud pengarang adalah bermaksud mengucapkan Alhamdulillah di dalam selain Al-Fatihah, kerana jika dibacakan dalam Al-Fatihah, maka ia akan memutuskan muwalat Al-Fatihah. Jika seorang bersin, ni kata Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Al-Badawi, jika seorang bersin di dalam solat, maka disunatkan untuk mengucapkan Alhamdulillah secara sir, perlahan, walaupun ketika Al-Fatihah. Akan tetapi ucapan tahmid, ini Alhamdulillah ketika Al-Fatihah memutuskan muwalat, maka dia perlu mengulang bacaan Al-Fatihah. Kata Alamah Syekh Bakhari Al-Dimyati, dan disunatkan bagi yang bersin mengucapkan Alhamdulillah sekadar yang didengari oleh dirinya, akan tetapi jika dia mengucapkannya pada pertengahan Al-Fatihah, ia memutuskan muawal Al-Fatihah. Syekh Muhsin Al-Albad ketika ditanya tentang hukum mengucapkan Alhamdulillah selepas bersin dalam solat, dia bersabda, boleh mengucapkan tahmid, akan tetapi tidak boleh membalas ucapan dalam keadaan dia tidak mengangkat suara yang boleh mengganggu orang lain, dan dia hanya boleh mengucapkan Alhamdulillah dengan keadaan yang boleh didengari dengan dirinya sendiri. Secara ringkasnya, dibolehkan seseorang yang bersin di dalam solat untuk dia mengucapkan Alhamdulillah dengan syarat tidak mengangkat suaranya sehingga boleh mengganggu orang lain. Ucapan tersebut perlulah disembunyikan, iaitu hanya didengari oleh dirinya sendiri. Apabila bersin ketika solat, maka kaedah yang digariskan sunnah wajib diamalkan. Akan tetapi berbalik pada kita berbalik pada hukum bersin tadi, waktu zaman Nabi pun ada sahabat yang waktu dalam saf dia bersin, Rasulullah suruh dia bersin dan dia bagi ucapan yang panjang, akan malaikat berbondong turun. Jadi tidak salah untuk bersin dalam solat. Tapi cuba sekarang kita bersin, waktu kita solat jemaah ni, itu kita bersin, semua orang takut, COVID, risau. Inilah kenapa kita kena belajar sunnah, kita kena faham bagaimana sisi Islam ni cukup lengkap. Di dalam Islam kita ada SOP bersin. Apa SOP dia? Bersin, tutup, suara rendah, kita perlahan. Boleh kawal bersin, kita boleh kawal, boleh kawal. Tak ada duk kuat-kuat, tak ada. Boleh, kita boleh kawal. Kalau kita tengah solat, kita cakap Alhamdulillah, perlahan je. Tapi kalau kita di luar solat, bila kita cakap Alhamdulillah, kita bersin dalam kita ikut SOP yang Rasulullah ajar, dia cakap bersin, maka kita cakap Alhamdulillah. Kita kena kuatkan suara kita supaya orang lain boleh jawab Yarhamakallah. Orang boleh. Itulah Islam ni lengkap tau. Dia bersin pun cukup hebat. Tapi zaman sekarang kalau kita bersin tiba-tiba orang pandang macam pandang singa. Okay, baik. Saya get back balik berkenaan wuduk tadi. Telah diperingatkan berkenaan dengan pembersihan rongga hidung dengan cara menyedut air masuk air ni. Kan kita nak solat, kita ada wuduk. Islam ni lengkap. Hiruplah air ke dalam hidung dengan kuat kecuali jika engkau berpuasa. Bila hidung bersih, maka kemungkinan bersin adalah rendah. Kaedah lain untuk membersihkan hidung adalah dengan memasukkan air dengan cara menyedut atau membilasnya. Okay. Kita Islam ada
Makhmadah, apa istilah saya lupa. Masukkan air dalam hidung. Jadi kita nak wuduk tu, kita masuk air dalam hidung, maka bila hidung kita bersih, kalau kita tengok bagaimana kronologi, bagaimana tindakan hormon, segala macam mucus dalam ni bertindak menyebabkan kita bersin tu, kita akan faham kenapa kita kena ambil wuduk, masukkan air dalam hidung dalam, supaya kita buang, supaya hidung kita bersih. Okay? Saya bagi satu kajian oleh penyelidik Britain yang diterbitkan pada bulan September 2016 dalam Jurnal Persatuan Perubatan Kanada. Pengairan atau pembilasan hidung membantu kesihatan sinus, dan kaedah ini berkesan. Ia sama seperti wuduk. Betul tak? Diorang tak ada wuduk. Jadi orang-orang kat sana selalu sesama. Diorang kata pembilasan hidung membantu kesihatan sinus, dan kaedah ini berkesan. Ada saya bagi di penyerujukan dalam segmen ini. Secara jelas ini menunjukkan bahawa wuduk mampu menghalang virus memasuki badan. Sebab tu saya kata Islam ni cukup lengkap. Ini bukti bahawa SOP wuduk merupakan persediaan yang penting sebelum solat. Okey, baik. Kita masuk pula yang ketiga. Ini daripada WHO. Avoid going to crowd place. Why? Where people come together in crowd, you are more likely to come into close contact with someone that has COVID-19, and it is more difficult to maintain physical distance of 1 meter, 3 feet. Berbanding agama lain, umat Islam mementingkan kesatuan dan mengeratkan silaturahim dengan solat jemaah. Solat berjemaah dilakukan dengan berdiri rapat sesama ahli jemaah, sebagaimana penerangan tentang solat di atas tadi. Selain Islam, mereka tidak ada konsep merapatkan saf. Diorang tak ada. Agama bukan Islam, diorang tak ada merapatkan saf. Dari Nu'man bin Bashir bahawa Rasulullah SAW bersabda, rapatkanlah saf-saf kalian, atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian saling berselisih, ini berpecah belah. Di zaman Rasulullah juga ada peristiwa sahabat yang solatnya jauh dari saf. Yang zaman sahabat tak ada ke? Zaman sekarang ni saya nak bawa hadis. Bagaimana? Waktu ketika dulu pun ada juga yang jauh. Tapi kita baca sampai habis. Abu Bakrah meriwayatkan bahawa ketika dia datang solat berjemaah, Rasulullah SAW sedang rukuk, dan Abu Bakrah terus rukuk tanpa masuk ke dalam saf. Dia datang lambat, Rasulullah dah rukuk. Jadi kalau kita belajar fiqh sikit lah. Ada setengah pendapat menyatakan bahawa kalau nak dapatkan satu rakaat, maka kita ikut imam sama rukuk. Jadi Abu Bakrah ni dia datang lambat. Dia nak dapatkan rakaat tu. Jadi dia kira macam masuk ke pintu, dia rukuk dah. Okay. Dia memberitahu Rasulullah mengenai perkara ini, dan baginda SAW bersabda, semoga Allah menambahkan kebaikan pada dirimu, tapi jangan kamu ulangi perbuatan ini. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Abu Daud dan An-Nasa'i. Dia dah rukuk tu, dia rukuk daripada jauh, dia dekat sampai masuk saf. Rasulullah larang, Rasulullah kata, jangan kamu ulangi perbuatan ini. Maksudnya jangan jarakkan saf. Okey, baik. Hadis ini merujuk kepada perbuatan sahabat yang tergesa-gesa datang ke masjid lalu terus rukuk tanpa berada dalam saf. Ini memenuhi saf. Menurut pendapat jumhur, orang yang tidak memenuhi saf dan bersendirian di belakang adalah makruh walaupun solatnya sah. Maka Ahmad Ishaq, Ahmad Ibu Ala, Abu Laila, Waqi' Al-Hasan, Ibn Salah, An-Nakai dan Ibnu Al-Mudhir berpendapat sekiranya seorang itu bersembahyang di belakang saf, maka solatnya tidak sah. Baik. Kita masuk pula pada SOP kebenaran hadir solat. Adakah Islam tidak meletakkan SOP? Siapa yang boleh menghadirkan diri solat jemaah dan siapa yang tidak? Ingat WHO je kalau SOP. Islam sebenarnya dah ada SOP. Siapa yang boleh datang masjid, siapa yang tak boleh datang masjid. Ada SOP dia, lengkap. Baik, yang pertama, SOP dari Allah yang kemudiannya dari Rasulullah SAW. Kita perhatikan yang pertama. Allah berfirman, saya tak akan bacakan bahasa Arabnya supaya kita dapat meningkatkan masa. Saya syorkan anda untuk download saya punya tulisan ini dan minta buat kajian lah. Saya tak kisah untuk anda untuk buat pantahan. Tak ada masalah. Alhamdulillah kita ni umat Islam. Siapa lagi nak jaga Islam kalau bukan kita?
Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 43, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu hampiri solat, ini mengerjakannya sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan. Dan janganlah pula kamu menghampirinya sedang kamu dalam keadaan junub, yang berhadas besar, kecuali kamu hendak melintas sahaja, hingga kamu mandi bersuci. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau salah seorang di antara kamu datang dari tempat buang air, atau kamu bersentuh dengan perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air untuk mandi atau wuduk, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu suci, iaitu sapukanlah ke muka kamu dan kedua tangan kamu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Surah An-Nisa ayat 43. Dalam ayat ini ada beberapa pecahan orang yang dilarang hadir salat jemaah. Yang pertama, orang yang mabuk sampai disedar, mabuk tak pergi ke masjid. Yang kedua, orang yang berjunub, kiranya orang tu dah bersetubuh, dia tak mandi wajib, dia tak boleh ke masjid. Yang ketiga, kalau dia sakit, tak payah ke masjid, tak apa. Yang keempat, dia musafir, tak boleh ke masjid, tak apa. Yang kelima, lepas keluar tandas atas sentuh wanita tanpa berwuduk. Jadi berhadas. Berhadas kecil lah keluar tandas. Tak boleh masuk ke dalam masjid, melainkan dia dah ada wuduk. Jadi orang yang nak masuk masjid ni adalah orang-orang yang bersih dan suci. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa memakan bawang putih atau bawang, maka jarakkanlah mereka daripada kami, atau jarakkanlah daripada masjid kami. Riwayat Al-Bukhari. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis Jabir di atas, katanya, larangan ini adalah larangan untuk menghadiri masjid. Saya pernah baca satu fake COVID-19 ditulis oleh seseorang yang agak terkenal di Malaysia. Dia menggunakan hadis ni untuk supaya orang tak ke masjid. Alasan dia ni. Tapi kalau kita tengok bagaimana Imam Nawawi kata, Imam An-Nawawi menjelaskan hadis Jabir di atas, katanya larangan ini adalah larangan untuk menghadiri masjid, bukan larangan untuk makan bawang merah atau bawang putih atas misalnya. Bawang bakul hukumnya halal berdasarkan sepakat ulama yang pendapatnya diakui. Sementara itu, Al-Qadhi bin Iyad menyebut dari para ulama Zahiriyah bahawa bawang haram kerana boleh menghalang untuk menghadiri jamaah. Ini disebabkan solat jemaah bagi mereka fardu ain. Baik, ni syarah An-Nawawi Al-Muslim di 48. Maka secara umumnya hanya individu yang sihat saja yang dibenarkan datang ke masjid untuk solat berjamaah, dan bau-bauan juga memainkan peranan dalam solat, tujuannya agar tidak mengganggu jemaah lain. Salah satu bauan yang banyak sangat mengganggu jemaah adalah orang isap rokok. Isap rokok, pergi ambil uduk solat. Bau mulut orang isap rokok ni busuk tau. Lebih busuk daripada orang yang makan bawang. Lebih nak macam mana? Kan kalau kita bagi tahu orang, banyak orang yang terasa. Baik, yang keempat ni SOP daripada WHO. Avoid touching eyes, nose and mouth. Why? Hand touch many surface. Pegang mana-mana. Can pick up a virus. Kalau kita pusing, ada virus. One contaminated hand can transfer the virus to your eyes, or nose, or mouth. From there, the virus can enter your body and infect you. Ini telah kita jelaskan dengan persediaan SOP wuduk berkenaan bersihnya anggota wuduk, tangan, hidung, muka, mata. Bahkan ketika solat juga, umat Islam dilarang bergerak-gerak. Islam ada SOP pergerakan yang melebihi rukun solat. Baik, SOP pergerakan berkaitan dengan bergerak lebih daripada 3 kali secara berturut-turut di dalam solat adalah membatalkan solat mengikut mazhab Syafi'i, kerana ia dikira pergerakan yang banyak. Hal ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaj. Jika seorang itu sengaja melakukan perbuatan di dalam solatnya selain daripada perbuatan-perbuatan asal di dalam solat, sekalipun perbuatan itu daripada jenis perbuatan solat rukun dan lain-lain, maka batallah solatnya, kecuali jika dia terlupa. Adapun jika perbuatan bukan daripada jenis perbuatan solat rukun dan lain-lain, maka batal solat jika perbuatan pergerakan itu banyak pada uruf, dan tidak batal jika perbuatan pergerakan itu sedikit daripada uruf. 2 langkah atau 2 pukulan itu adalah termasuk dalam pergerakan sedikit, manakala 3 kali perbuatan pergerakan secara berturut-turut adalah banyak, maka ia membatalkan solat.
tadi kita dah ada wuduk ni, kita dah cukup bersih. Tak ada pakai hand sanitizer untuk ambil wuduk, tak ada. Tak pernah ada orang kat dalam dunia ni yang nak ambil wuduk pakai hand sanitizer, sebab dia kata hand sanitizer ni menghalang virus kan. Kita Islam, kita ada wuduk, kita ada dinamakan wuduk taharah, jadi kita dah cukup bersih. Tadi SOP dia kata avoid touching eye, nose and mouth. Tapi kita kan dah ada wuduk. Lepas tu kita bila kita solat, mana ada kita usik mulut, hidung, mata. Malaikat benda tu gatal sangat kan. Sebab tu dikatakan kalau mazhab Syafi'i jangan lebih bergerak daripada 3 kali. Tak boleh. Jadi kita kena jaga. Kita solat tu kita fokus. Sebagaimana para sahabat yang solat tu dia seumpama macam mana cakap, tiang yang kukuh. Ada sahabat yang dia kena dengar tentang dia dipanas sebagai kan. Jadi dia solat tegak, dia tak gerak, langsung tak gerak. Walaupun sampai 3 kali. Baik. Seterusnya kita masuk pada SOP yang kelima. Make sure you and the people around you follow good respiratory hygiene. This means covering your mouth and nose with your bent elbow or tissue when you cough or sneeze. Then dispose of the tissue immediately and wash your hand. Why? Droplets spread virus. By following good respiratory hygiene, you protect the people around you from viruses such as cold, flu and COVID-19. Telah dijelaskan dalam SOP bersin, digariskan dalam poin yang kedua. Bahkan betapa tingginya SOP kebersihan dalam solat jemaah, umat Islam dilarang meludah ke depan ketika solat jemaah. Meludah ke arah kiblat termasuk perkara di dalam Islam. Sebahagian besar ulama menyatakan bahawa meludah ke arah kiblat adalah makruh. Sebaiknya dihindari hal ini kerana terdapat beberapa riwayat berisi larangan meludah ke arah kiblat. Di antara riwayat tersebut adalah hadis riwayat Abu Daud dari Huzaifah. Dia berkata bahawasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa meludah ke arah kiblat, maka ia akan datang di hari kiamat dalam keadaan ludah itu berada di antara kedua matanya. Juga disebutkan dalam hadis riwayat Ibn Khuzaimah dari Abdullah bin Umar, dia berkata bahawa Nabi SAW bersabda, akan dibangkitkan orang yang berkahak ke arah kiblat pada hari kiamat dalam keadaan kahaknya menempel di wajahnya. Dari hadis riwayat Imam Ahmad juga disebutkan sebagai berikut, jika salah satu dari kalian salat, hendaklah ia tidak meludah ke arah kiblat, sebab orang yang salat adalah orang yang sedang bermunajat kepada Allah. Berdasarkan 3 riwayat tadi, seorang dilarang meludah ke arah kiblat yang tujuan untuk menghormati arah kiblat sebagai arah ibadat kaum muslimin ketika melaksanakan solat dan ibadah lainnya. Kita ketika solat pun kita pun tak boleh ludah. Tadi kan kita cerita tentang SOP bersin, dia ada kaedah dia, Islam dah tetapkan macam mana. Bahkan waktu kita solat pun kita tak boleh nak meludah-ludah. Jadi air liur kita tak adalah keluar. Tak ada. Mana ada orang mati Bismillahirrahmanirrahim. Jadi air itu takkan muncul, takkan keluar bagaimana yang dikatakan oleh WHO. Baik, yang keenam. Ni SOP WHO. Stay home and self-isolate even with minor symptoms such as cold, headache, mild fever until you recover. Have someone bring you supply if you need to leave your house. Wear a mask to avoid affecting others. Why? Avoiding contact with others will protect them from possible COVID-19 and other virus. Telah dijelaskan tentang SOP siapa yang dibenarkan hadir solat jemaah. Islam ni dah lengkap dah. Cukup lengkap. Sempurna. Baik, SOP yang ketujuh. Ni daripada WHO. If you have a fever, cough or difficulty breathing, seek medical attention but call by telephone in advance if possible and follow the direction of your local health authority. Why? National and local authority will have the most up-to-date information on the situation in your area. Calling in advance will allow your health care provider to quickly direct you to the right health facility. This will also protect you and help prevent spread of the virus and other infection. Rasulullah SAW telah menggariskan SOP apabila sakit, iaitu SOP sakit pun ada. Ada Rasulullah SAW lagi daripada Usamah bin Syarif katanya, seorang Arab Badui bertanya Rasulullah SAW apabila beliau dihadapi penyakit. Wahai Rasulullah, adakah perlu kami berubat? Kata Rasulullah, ya, wahai hamba Allah, hendaklah kamu berubat. Maka sesungguhnya Allah tidak menjadikan satu penyakit melainkan ada penawarnya. Hadis riwayat Tirmizi, hadisnya hasan sahih.
Apa yang ingin saya tekankan di sini adalah Islam adalah agama yang paling bersih. SOP kebersihan telah digariskan dalam Islam dan kita dilarang menyerupai Yahudi dan mengikuti SOP yang digariskan oleh mereka. Perkataan al-nazafah dari segi asalnya bermaksud penyucian. Perkataan lain yang merujuk kepada kebersihan dalam bahasa Arab adalah at-taharah, bermaksud bersih, bebas dan suci daripada najis seperti air kencing, maknawi seperti kaiban dan maksiat. Menurut Aisyawi, an-nazafah tidak hanya dapat diartikan bersih secara lahiriah, tapi juga bersih secara maknawiyah. Berdasarkan hadis, maksudnya sungguhnya Allah SWT itu baik, Dia menyukai kebaikan, Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan, Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan, Allah itu dermawan, Ia menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu dan jangan kamu menyerupai kaum Yahudi. Allah itu bersih, Allah menyukai kebersihan. Allah bagi tahu kepada Nabi Muhammad macam mana nak ajar kepada umatnya, macam mana nak tahar, nak membersihkan diri, nak menyucikan diri. At the end of this hadis dia kata apa? Jangan kamu menyerupai kaum Yahudi. Firman Allah SWT, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang sentiasa menyucikan diri. Surah Al-Baqarah ayat 222. Imam Al-Qutubi menakalkan daripada Atta bahawa orang-orang yang menyucikan diri adalah orang yang bertaubat daripada dosa syirik, manakala orang yang membersihkan diri adalah dengan air daripada hadas dan junub. Islam menganggap bersuci itu sebagai sebahagian daripada iman. Ini diterangkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah ciri-ciri keimanan, antara ciri-ciri keimanan. Riwayat Muslim. Dalam mensyarahkan hadis ini, Imam An-Nawawi menyebutkan pendapat yang paling hampir, ialah yang menyatakan kebersihan adalah syarat sahnya solat. Maka kerana itu disebutkan syatru, dan tidaklah semestinya syatru membawa maksud sebahagian secara hakiki. Maka yang penting ketika ini, apabila ada pertikaian dan perbezaan pendapat antara kita, firman Allah SWT, kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisih di dalam satu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada Al-Quran, kepada Allah dan Rasulnya, ini sunnah, jika kamu benar beriman kepada Allah dan juga hari kiamat. Ini surah An-Nisa ayat 59. Maka Nabi SAW bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu pegang dengannya, iaitu kitab Allah, ini Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Baik, ini adalah riwayat Malik. Saya telah membahaskan detail tentang SOP kebersihan yang telah ada dalam Islam. Dan SOP tambahan yang saya nak bagi ini adalah SOP solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu seperti kamu melihat aku solat. Hadis riwayat Bukhari. Ini tidak perlu saya bahaskan panjang lebar, hanya saya kasih tahu beberapa perkara penting sahaja. Yang pertama, erti as-salah. Dari sudut istilah sebagaimana pandangan jumhur ulama, ia bermaksud perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang bermula dengan takbir dan berakhir dengan salam beserta niat dan syarat-syarat yang tertentu. Inilah definisi yang difahami dalam bahasa Arab yang merujuk kepada sembahyang. SOP imam. Imam seharusnya tahu akan keadaan makmum yang berada di belakangnya. Dia seharusnya meneliti dan mengambil perhatian terhadap kadar panjang solatnya agar tidak menyebabkan makmum berasa berat dan susah. Makmum terdiri dari pelbagai latar belakang yang harus diraikan. Ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Abu Mas'ud. Kata beliau, maksudnya, ada seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, aku ini terlambat dalam solat disebabkan ada fulan yang memanjangkan solat ketika dia mengimami kami." Kata Abu Mas'ud, aku tidak melihat Rasulullah SAW marah pada hari baginda memberi peringatan, melainkan pada hari tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda,
Sesungguhnya ada antara kalian yang akan lari. Sesiapa menjadi imam, maka ringkaskan. Ada dalam kalangan makmum yang lemah, ada yang tua, ada yang punya hajat yang untuk diselesaikan. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut bahawa meringkas solat di dalam hadis ini bukanlah bermaksud ringkas sehingga meninggalkan perkara-perkara yang wajib dilakukan dalam solat. Ianya bukan bermaksud ringkas sehingga membawa kepada rosak di solat. Apa yang menariknya, Ibn Hajar Al-Asqalani menukilkan satu kaedah yang dinyatakan oleh Fadl Al-Abdin Al-Yamari yang dikenali sebagai Ibn Sayyid An-Nas. Kata Al-Yamari, hukum hakam secara adalah mengikut kebiasaan, bukannya mengikut kes yang terpencil. Kaedah inilah yang sepatutnya diaplikasikan di dalam solat berjamaah. Ini kerana bukan semua makmum mempunyai kemampuan yang sama untuk berdiri lama dalam solat. Kemungkinannya ada yang sakit, ada yang sudah berumur, dan ada yang mempunyai tugas lain yang perlu diselesaikan, serta pelbagai lagi keadaan makmum. Oleh itu, ketika menyebut berkenaan sabda Nabi yang menyebut ada di kalangan kaum makmum yang lemah, ada yang tua, ada yang punya hajat untuk diselesaikan, Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut ia adalah keadaan kebanyakan orang. Kata Ibn Battal, hadis ini menjadi dalil bahawa mereka yang menjadi imam solat perlu untuk meringankan solat kerana ia merupakan perintah Nabi SAW. Kesimpulannya, Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna. Hanya sahaja kita yang tidak belajar atau terlepas pandang, maka banyak adat daripada ibadat yang mewarnai cara pantang larang solat kita. Ikutlah SOP yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan. Sampaikanlah kepada umat Islam dan kuatkanlah kembali kesatuan umat Islam. Semoga Allah SWT memberikan kita kefahaman di dalam agama ini serta diberikan sifat kesabaran dan adab-adab Islamiah dalam meneruskan perkara ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya telah sampaikan berkenaan dengan penjarakan fizikal ketika solat jamaah, satu pertimbangan semula. Saya ada attachkan dekat saya punya post ni, saya punya live ni, dia punya PDF dia, anda boleh download, boleh baca. Saya dah tunjukkan betapa Islam ni dah cukup lengkap, dan saya dah bentangkan juga, saya bahaskan dengan SOP yang dinyatakan oleh WHO. Dan sedihnya, setelah hampir setahun, daripada bulan 3 sampai bulan 12 dan dah masuk dah pun tahun 2021, kita masih lagi menggunakan satu SOP yang sama daripada dulu sampai sekarang. Jarak-jarak solat. Tidak ada pun satu university, any student of knowledge yang buat kajian saintifik menyatakan bahawa solat jarak mampu menghalang COVID. Sebab pembuktiannya, hatta di dalam parlimen sendiri pun pesakit COVID boleh masuk. Kenapa masjid tutup? Yang kedua, banyak isu-isu yang berlaku antara ahli-ahli politik. Yang kita tahu ahli-ahli politik ni memang ahli politik, dipikir dia politik. Dan banyak benda-benda yang mereka sendiri langgar. Mereka rapat dalam majlis yang panjang, ramai orang berhimpit-himpit, wartawan rapat sebagainya, tak ada masalah. Pasar raya siasa buka, tak ada masalah. Tapi masjid ditutup, solat jarak-jarak. Kita tengok dulu SOP yang awal dulu. Katanya SOP siapa nak pergi masjid kena bawa sejadah. Lepas tu sejadah tu dia tarik balik. Apa bukti saintifiknya? Tak ada bukti saintifik. Sampai berlaku pergaduhan. Ada jemaah yang bergaduh apabila terpijak sejadah, bergaduh sampai bertumbuk, sampai terajang. Get back lah, kembalilah kepada sunnah. Saya sampaikan ni supaya kita boleh berfikirlah. Islam ni agama cukup lengkap, dah sempurna dah, segala SOP dah ada, dah lengkap sangat. Kembalilah rapatkan saf, kembalilah memenuhkan masjid. Wallahu a'lam bisawab. Saya telah sampaikan.
Sadaqta ya Rasulullah, benar apa yang telah Rasulullah sampaikan. Bila kita follow Islam, kita akan nampak Islam itu cukup lengkap. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya telah sampaikan. Assalamualaikum.